Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Naufal bin Muhammad Nasir. Nombor matrik saya A164462. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan satu isu yang hangat, iaitu isu keganasan rumah tangga terhadap wanita. Okay. Agenda utama dalam kajian saya ini adalah ada 5, iaitu berkenaan dengan pertama, pengenalan, iaitu terkandungnya isu dan permasalahan kajian. Yang kedua, tujuan dokumentari, iaitu objektif kajian. Yang ketiga, metodologi, sumber dan trend data. Yang keempat, perbincangan berkenaan dengan definisi, punca dan kaedah untuk atasi. Dan yang kelima, rumusan, penyelesaian dan cadangan. Okeylah. Seterusnya, berkenaan dengan pengenalan. Pengenalan isu keganasan rumah tangga terhadap wanita ini di Malaysia dilihat meningkat setiap tahun, iaitu dari tahun 2000 hingga tahun 2017. Namun pada tahun 2017 dilihat berlaku peningkatan yang agak tinggi berbanding tahun sebelumnya, dan dalam dokumentari ini akan menyentuh berkenaan dengan punca mengapa berlakunya peningkatan kes ini dan bentuk trend data. Dan seterusnya, berkenaan dengan keganasan rumah tangga lazimnya dikaitkan dengan masalah dalaman sesebuah keluarga, sama ada masalah dalam bentuk paksaan ataupun yang memberi kecederaan fizikal ataupun mental kepada ahli keluarga. Biasanya pelaku utamanya adalah suami lah. Okay, dan yang menerima atau pemangsa biasanya wanita, isteri ataupun anak-anak. Okay. Seterusnya, tujuan dokumentari ini dibuat adalah untuk melihat dan mengkaji punca sebenar keganasan rumah tangga di Malaysia. Selain itu, mencari langkah dan kaedah untuk mencegah peningkatan kes ini. Dan seterusnya, berusaha memberi kesedaran kepada masyarakat dan turut memberi sinar harapan kepada mangsa. Okey. Metodologi. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2000 hingga tahun 2017 berdasarkan kes bilangan rumah tangga yang dilaporkan. Dan data seterusnya diperoleh daripada kajian lepas dan juga sumber data akhbar dan jurnal. Okey. Seterusnya, berdasarkan rajah di atas menunjukkan trend data kes, rajah yang menunjukkan trend data kes keganasan rumah tangga dari tahun 2000 hingga tahun 2007. Okey, dapat dilihat pada tahun 2000 hingga 2000, sekitar 2003, trend data menunjukkan penurunan, iaitu daripada nilai hampir 4000 hingga ke nilai pertengahan 2500. Dan juga pada tahun 2003 hingga 2009 dan juga 2017 dilihat trend peningkatan kes meningkat dengan trend yang positif. Dan hal ini sangat membimbangkan kerana menunjukkan langkah-langkah yang sedia ada masih belum mencukupi untuk membantu mengurangkan jumlah kes keganasan rumah tangga di Malaysia. Okay. Seterusnya, berkenaan perbincangan. Okay. Definisi keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga adalah satu bentuk perlakuan ganas ataupun perlakuan keras yang dilakukan oleh pasangan, terutamanya suami, kepada isteri dan juga kanak-kanak, dan menyebabkan trauma dari segi fizikal ataupun mental. Okey. Seterusnya, kebiasaannya antara punca-punca yang berkemungkinan memberi kesan utama terhadap keganasan rumah tangga, kebiasaannya yang memberi menyebabkan berlakunya keganasan ini adalah masalah kewangan, masalah kehilangan pekerjaan, pengabaian dan juga sebagainya. Okey. Untuk masalah pengabaian dikaitkan dengan individu ataupun suami ataupun pasangan yang meninggalkan tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa ataupun
pasangan untuk membantu dalam keluarga. Bermaksud suami ataupun isteri mengabaikan tanggungjawab mereka untuk menjaga anak-anak demi mengejar, sama ada mengejar kemewahan diri sendiri ataupun tidak mengendahkan, tidak mempunyai sifat tanggungjawab terhadap ahli keluarga masing-masing. Okey. Dan seterusnya berkenaan dengan masalah kewangan. Masalah kewangan dikaitkan dengan kelemahan dari segi pengurusan kewangan ataupun sumber pendapatan isi rumah terjejas. Contohnya yang terkini kita boleh kaitkan dengan dengan isu terkini, berlakunya penyebaran wabak COVID-19 pada awal tahun 2020. Itu yang menyebabkan kerajaan terpaksa mengambil tindakan untuk melaksanakan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, yang menyebabkan sebahagian besar penduduk di Malaysia terpaksa duduk di rumah dan sumber pendapatan mereka terjejas. Dan yang paling teruk sekali, berlaku pemecatan ataupun pengurangan jumlah pekerja akibat daripada industri perniagaan yang terjejas akibat daripada PKP ataupun COVID-19. Dan ini menyebabkan jumlah ataupun kadar pengangguran di Malaysia meningkat dengan mendadak, dan ini menyebabkan banyak isi rumah kekurangan mengalami masalah kewangan akibat daripada sumber pendapatan yang terjejas. Kebanyakannya berikutan oleh ketua rumah kehilangan sumber pendapatan. Okey. Dan ini boleh dikaitkan dengan keganasan rumah tangga berikutan oleh tekanan yang diterima oleh ketua isi rumah ataupun suami dalam memenuhi kehendak isi rumah, terutamanya jika isi rumah itu dalam golongan belia, iaitu daripada umur 20 hingga 40, 45 macam tu, mengalami tekanan yang sangat tinggi akibat daripada perlu memenuhi banyak keperluan asas seperti membayar bil elektrik dan air, membayar sewa rumah, membayar sewa kenderaan, membayar hutang kenderaan dan juga membayar hutang rumah. Okey, dan hutang-hutang ini dikaitkan dengan 5 hutang serangkai yang boleh dikaitkan dengan punca berlakunya peningkatan kes muflis di kalangan belia. Dan ini turut boleh dikaitkan dengan isu keganasan rumah tangga, di mana ketua rumah yang mengalami tekanan untuk mencari tekanan dari segi masalah kewangan dan juga keperluan untuk memenuhi keperluan isi rumah, tidak, dan juga sekatan untuk melakukan aktiviti-aktiviti luaran. Biasanya kebanyakannya suami-suami akan keluar bekerja dan juga pulang ke rumah. Namun kini bila berlakunya PKP, pergerakan terhad dan juga tiada aktiviti yang boleh dilakukan untuk mengurangkan tingkat ataupun tahap stres. Biasanya suatu sebelum PKP kita boleh mengurangkan stres dengan beriadah, bersukan ataupun melakukan aktiviti lain seperti berjalan-jalan, berkelah. Namun sewaktu PKP hal-hal ini tidak berlaku dan tidak dapat dilakukan, dan ini menyebabkan tingkat stres di kalangan ketua rumah meningkat, dan individu-individu yang tidak dapat mengawal emosi ataupun tekanan ini akan melepaskan
tekanannya ataupun stresnya dengan melakukan keganasan terhadap yang kepada anggota isi rumah, terutamanya isteri dan juga kanak-kanak, anak-anak. Dan hal ini menyebabkan tingkat kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan pada tahun 2020 meningkat dengan mendadak. Okey, meningkat dengan mendadak akibat daripada peningkatan stres. Jadi kita boleh kaitkan punca utama ketua keluarga mengalami melakukan keganasan rumah tangga kebanyakannya berlaku akibat daripada masalah kewangan dalam institusi keluarga tersebut. Okey, dan cara penyelesaiannya, suatu akta telah digubal oleh kerajaan untuk menangani masalah ini. Satu bentuk akta iaitu Akta Keganasan Rumah Tangga pada tahun 1990. Namun berikutan peningkatan kes pada tahun 2017, pindaan telah dilakukan ke atas Akta Keganasan Rumah Tangga dengan memberi satu pengkhususan dalam akta tersebut dengan memberikan penyelesaian dan juga kaedah untuk mengurangkan masalah kes keganasan rumah tangga ini. Dan berikut adalah beberapa penyelesaian yang telah berdasarkan Akta Keganasan Rumah Tangga itu, beberapa langkah yang telah disenaraikan, iaitu antara langkah penyelesaian untuk mengurangkan kes keganasan rumah tangga ini adalah membuat aduan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, khususnya untuk wanita-wanita ataupun yang suri rumah ataupun isteri yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga ini haruslah membuat aduan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, untuk mendapatkan perkhidmatan perlindungan untuk mangsa-mangsa seperti perkhidmatan tempat selamat. Maksudnya Jabatan Kebajikan akan memindahkan mangsa daripada rumah kepada satu kawasan yang lebih selamat. Maksudnya jauh daripada punca keganasan iaitu suami. Dan juga seterusnya boleh mendapatkan perkhidmatan Perintah Perlindungan Kecemasan, di mana dalam Perintah Perlindungan Kecemasan ni mangsa akan dilindungi dan juga diberi perlindungan dari segi tempat tinggal, allowance dan juga penyelesaian untuk masalah keganasan rumah tangga ini. Okey, dan seterusnya ada beberapa perkhidmatan yang boleh dilakukan, yang boleh diperoleh, iaitu Perintah Perlindungan Interim, Perintah Perlindungan dan juga khidmat kaunseling. Okey. Dan seterusnya langkah penyelesaian lain yang boleh diterima adalah pegawai-pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat akan bertanggungjawab ataupun akan membantu mangsa keganasan rumah tangga itu untuk memfailkan aduan. Jadi mangsa tidak perlu menguruskan aduan itu dengan membuat aduan ataupun melalui proses yang rumit. Hanya memberi maklumat yang mencukupi kepada pegawai Jabatan Kebajikan dan mereka akan menguruskan aduan mangsa, dan turut menyediakan tempat perlindungan dan juga menyediakan rawatan, menanggung rawatan jika mangsa mengalami sebarang kecederaan akibat daripada deraan ataupun keganasan yang diterima. Seterusnya, selain daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, mangsa turut boleh menghubungi untuk Muslim ataupun untuk Muslim boleh menghubungi Sister in Islam ataupun SIS di talian yang tertera untuk menghubungi Women's Aid Organisation yang terbuka untuk semua golongan masyarakat untuk mendapatkan bantuan. Dan talian mereka beroperasi selama 24 jam sehari. Dan untuk dua organisasi ini boleh dihubungi melalui nombor-nombor yang setelah saya terterakan di atas.
Okey. Selain itu, mangsa turut boleh menghubungi pegawai ataupun pegawai daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di talian 1599 ataupun di talian WhatsApp 0192615999. Dan kerana Kementerian Pembangunan Wanita sangat prihatin dalam membela wanita-wanita ataupun wanita-wanita, terutama isteri yang telah menerima menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Dan kementerian ini sangat aktif bertindak bersama pihak polis untuk menangani masalah ini. Dan mangsa-mangsa boleh turut menghubungi ataupun menyampaikan membuat aduan kepada Kementerian Pembangunan Wanita. Okey. Seterusnya, kesimpulannya, untuk rumusan isu kes keganasan rumah tangga ini, kita boleh lihat bagaimana satu kes ini berlaku, terutama kes ini berlaku berikutan daripada wujudnya konflik iaitu masalah dalam situasi dalam isi rumah, dalam keluarga, yang berikutan daripada puncanya berlaku masalah kewangan. Namun konflik di antara isteri dan juga suami berkemungkinan besar memberi impak yang lebih negatif kepada masalah ini, isu ini. Jadi cara penyelesaian yang pertama yang perlu dititik beratkan oleh setiap pasangan atau setiap isi rumah adalah dengan menghindari ataupun mengelak daripada menimbulkan konflik. Contohnya, jika suami ataupun ketua isi rumah mengalami tekanan yang sangat tinggi dalam memenuhi keperluan isi rumah, isteri sebagai isteri ataupun anak-anak perlu sebagai isteri perlu sedar dan perlu tahu dan juga perlu bertoleransi dan membantu suami untuk menghadapi masalah krisis kewangan. Jangan biarkan suami ataupun ketua rumah menyelesaikan masalah itu bersendirian. Bantu. Dan juga ini akan mengurangkan berlakunya konflik di kalangan di antara pasangan dan juga isi rumah. Okey. Seterusnya, keganasan, apabila suatu kes keganasan rumah tangga ini berlaku, mangsa perlu bertindak dengan pantas. Jangan tunggu sehingga kejadian lebih serius berlaku pada mereka. Bertindak dengan segera, buat aduan dan juga mendapatkan perlindungan yang dengan cepat. Dan ini akan mengelakkan situasi yang lebih serius berlaku pada mereka. Okey. Dan seterusnya, yang paling utama sekali, pasangan perlulah berkongsi ataupun berbincang bersama-sama dalam menyelesaikan satu masalah yang timbul, agar pasangan antara mereka mengetahui masalah yang dihadapi, dan ini membantu mereka untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Konflik berkurangan dan masalah dapat diselesaikan secara bersama. Okey. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.